Okey, kita sambung dengan penentu permintaan iaitu subtopik 2.1.3. Okey, sebelum kita membincangkan tentang penentu permintaan, suka cikgu nak buat sekali lagi keluk permintaan. Ingat tak lagi keluk permintaan? Okey, kalau buat keluk permintaan, garis tegak, kemudian garis mendatar. Okey, garis tegak ni paksi apa? Okey, bagus. Ni paksi harga RM. Harga tulis penuh ya, jangan HG, cikgu nak cepat. Okey, kemudian ni paksi kuantiti pun tulis penuh, jangan KTI je. Ya. Okey, kemudian origin terus jangan lupa. Ya. Lepas tu kita plotkan, katakan kita plotkan 3 harga. Okey, 1 2 3. Kita plotkan berapa? Sikitlah. Okey ya. Okey, katakan sini 2, 4, 6, 8. Okey ya. Katakan pada harga RM1, kuantiti yang diminta adalah berapa? Selalunya kalau harga rendah, kuantiti tinggi kan? Okey, kita buat 8 contoh ya. Okey, kuantiti RM2, kuantiti diminta adalah 6 contoh ya. Okey. RM3 yang diminta adalah 4 unit. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut ya. Okay, dan D jangan lupa. Okay, ya. Alright. Ini adalah keluk permintaan yang kita belajar di awal ya. Ini menunjukkan perubahan kerana harga berubah, iaitu sama ada harga naik atau harga turun, maka kuantiti yang diminta juga akan berubah. Okay, mengikut hukum permintaan lah, iaitu P naik, QD akan turun, ataupun P turun, QD akan meningkat. Itu negatif atau songsang. Ni mesti ingat ya, hukum permintaan ni dah kena hafal. Okey, namun demikian ini adalah jika jika faktor harga yang berubah. Ni kita buat yang awal tu adalah disebabkan faktor harga. Sebenarnya permintaan juga dia akan berlaku juga perubahan dalam kuantiti, berlaku perubahan permintaan. Tapi harga tak berubah. Tapi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okey, cikgu tunjukkan je terlebih dahulu keluk dia. Okey ya. Keluk sama je. Keluk permintaan. Paksi menegak ni apa? Okey, good ya. Harga RM dan paksi mendatar ni adalah kuantiti. Okey, katakan unit. Okey, sekarang kita dengan unit. Origin jangan lupa. Okey ya. Katakan sama je. Paksi harganya 1, 2, 3. Dan juga untuk kuantiti pun sama juga. Ya, 2, 4, 6, 8. Okey. Kita ambil yang yang asal tadi ya, iaitu disebabkan oleh faktor harga tadi. RM1 jadi 8 unit, kalau RM2 jadi 6 unit ya. Kalau RM3 berapa unit? Okey, good, 4 unit. Okay, ya. So kita cantumkan titik-titik tersebut dan buat D. Okey, namun demikian cikgu cakap tadi ya, ada juga faktor-faktor lain yang akan menyebabkan perubahan permintaan. Okey, cikgu guna pen biru lah. Okey, katakan harga sama, kita ambil harga yang RM2 ni senang. Sebab dia katakan ni harga ni ya, sama, tak berubah. Tapi permintaan berubah. Berlaku perubahan dalam permintaan. Berlaku peningkatan dalam permintaan. Okey. Nampak sini ya. Sekarang ni kita nampak permintaan ni meningkat ya. Jadi keluk dia beralih ke kanan. Harga berubah tak? Tak, harga tetap sama. Pada harga RM2 ya, kuantiti yang diminta adalah 6 unit. Tapi sekarang ni harga RM2 tapi berlaku perubahan dalam permintaan. Permintaan bertambah menjadi 8 unit. Kenapa berlaku macam ni? Tak apa. Persoalan tu nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, cuma cikgu nak tunjuk satu lagi. Ya.
Right, satu lagi. Keluk beralih. Ni keluk permintaan juga. Tapi keluk ini berada di kiri. Ini menunjukkan perubahan permintaan berkurang. Okey ya. Harga berubah tak pada tingkat yang sini? Berubah tak harga? Tak berubah kan? Tapi permintaan berubah. Permintaan jadi berkurang daripada 6 menjadi 4. Kenapa berlaku sedemikian? Okey, inilah yang kita nak belajar, iaitu faktor apa ni? Faktor penentu permintaan. Okay, ya. So, kita dapat tahu bahawa sebelum ni kita dah belajar, you all dah belajar tentang faktor penentu permintaan adalah faktor harga. Disebabkan harga berubah, maka kuantiti permintaan juga berubah. Nampak di sini. Okey, namun sekarang ni harga tak berubah, tapi perubahan permintaan berlaku, bertambah dan juga berkurang. Dan ini akan menyebabkan peralihan keluk. Keluk beralih ke kanan ataupun ke kiri. Okey ya. So, kita akan bincangkan. Okey, kita tengok sini faktor penentu permintaan. Okey, faktor penentu permintaan ada 8. Okey ya, ini yang kita belajar dalam buku lah. Sebenarnya faktor permintaan ni banyak sebenarnya. Ya, sangat banyak. Nanti jangan pula awak kata, ada ke pula ni? Sebenarnya memang banyak. Tapi yang kita belajar cukuplah 8. Okey, harga barang itu letak di atas sekali. Ini nota yang cikgu punya lah. Harga barang itu letak di atas sekali. Okey ya. Kemudian yang kedua, harga barang pengganti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harga barang penggenap. Keempat, pendapatan individu. 5, cita rasa. 6, musim. 7, jangkaan harga pada masa depan. Dan 8 adalah dasar kerajaan. Okey, first kita akan lihat dari segi harga barang itu. Ya, kita lihat faktor harga barang itu. Okey, bagaimana penerangannya? Harga barang itu senang sahaja. Apabila harga barang itu meningkat, ya, so maksudnya katakan kita ambil pen. Ya, kita ambil pen. Okey. Kita ambil Milo lah. Semua suka minum Milo kan? Ya. Okey, Milo. Ya. Jika harga Milo meningkat di pasaran. Okey, bagaimana dengan permintaan terhadap Milo? Terhadap Milo ni? Yes, good. Permintaan terhadap Milo akan menurun. Kerana ini adalah hukum permintaan. Okey ya. Sebaliknya, jika harga Milo di pasaran tiba-tiba kerana mungkin PKPB ni kat Selangor, tiba-tiba pasar raya katakan Tesco ya, dia buat CSR. Dia kata okey, harga Milo RM2 satu tin. Biasanya harganya adalah RM7. So bagaimana dengan permintaan terhadap Milo? Ya, so permintaan terhadap Milo akan meningkat. Ya, jika harga meningkat tadi, kuantiti permintaan akan menurun. Akan menurun. Jika harga menurun, kuantiti permintaan akan meningkat. Contohnya, kita ambil Milo. Sebab ini adalah permintaan adalah apa? Hukum dia adalah negatif atau okey, sebab kita dah sebut tadi negatif ataupun songsang. Okey, boleh? Okey ya. Jadi, keluk dia mana? Keluk dia adalah pada keluk yang sama. Bergerak di atas keluk yang sama. Ya. Contoh, katakan harga dia asalnya dekat sini. Ya. Dekat P1. Okay, ya. Kemudian, harga menurun. Katakan di sini. P2. Ya. Okey, harga menurun. So, nampak? Jika harga menurun, kuantiti yang diminta akan bertambah. Ya. Dan keluk adalah bergerak di atas keluk yang sama. Bergerak di atas sepanjang keluk. Okey. Right. Boleh? Kemudian kita pergi kepada faktor yang kedua. Faktor kedua adalah harga barang pengganti. Okay. Harga barang pengganti, apa dia
kita kena tahu apa dia itu barang pengganti, ya. Apa dia barang pengganti? Okey, barang pengganti adalah yang boleh menggantikan fungsi. Ya. Menggantikan fungsi. Ya. Jadi fungsi dia mesti sama. Okey, contoh, kita bagi contoh. Kalau Milo biasanya dengan apa? Katakan coklat. Ya. Okey, minuman coklat. Coklat panjang sangat, ya. Kita buat koko lah, ya. Minuman koko. Okey. So, Milo versus coklat. Sekarang ni kita membincangkan tentang Milo. Pengganti Milo apa dia? Coklat. Okey, ya. So, jika harga Milo tak berubah, katakan harga Milo adalah katakan RM RM10 satu tin. Ya, harga RM10 satu pack per pack. Okey, sekarang ni kita tengok coklat. Harga coklat pada asalnya pun sama juga. Katakan katakan harga coklat, katalah coklat dia mahal sikit, RM15. Okey, disebabkan ni pack kecil, ya. Harga Milo RM10 satu pack. Jadi sebulan katakan kita suka minum coklat, suka minum Milo. So kita beli 4 pack. Ni asal kita, ya. Pada harga RM10 kita akan beli 4 pack ni. Okey, boleh? Ni situasi kita. Okey, sekarang ni yang berubah adalah harga coklat. Harga Milo tak berubah. Okey, katakan sekarang ni harga coklat menurun, ya. Daripada RM15, sekarang ni harga coklat menjadi RM8. Okey. Ya. Apa yang akan berlaku terhadap permintaan Milo? Ya. So, apa yang berlaku terhadap permintaan Milo? Permintaan Milo, ya, permintaan QD Milo akan menurun. Sebabnya, jika harga coklat telah menurun, dia akan menyebabkan perubahan permintaan. Orang dah kurang membeli Milo, orang akan meningkatkan pembelian minuman coklat. Tapi berlaku perubahan terhadap Milo. So, asalnya ini adalah, katakan ini adalah apa dia? Ya, permintaan Milo. Okey, ya. Harga Milo berapa? RM10. Okey, kuantiti kita beli adalah 4. Betul, ya? Okey, sekarang ni disebabkan oleh harga coklat menjadi murah berbanding dengan Milo. Apa yang berlaku terhadap permintaan Milo ni adalah apa? Milo kita akan berkurangan. Ya. So, keluk akan beralih ke mana? Keluk akan beralih ke kiri. Harga berubah tak? Tak. Ini permintaan Milo sekarang. Cikgu buat pen merah, ya, sebab senang nampak. Kita boleh katakan bahawa permintaan Milo sekarang menjadi daripada 4 unit menjadi 2 unit disebabkan oleh faktor lain, iaitu harga coklat yang murah. Tapi tiba-tibalah harga coklat, sebab coklat sekarang dia mahal, ya, harga coklat melambung, naik. Daripada RM15, harga coklat ini dijual sebanyak katakan harga RM25. Yang berubah adalah harga coklat. Harga Milo tak berubah. So, apa yang berlaku terhadap permintaan terhadap Milo adalah permintaan terhadap Milo akan buat apa? Bertambah ke berkurang? Dia akan bertambah. So, adakah di atas keluk yang sama? Tidak. Keluk akan beralih ke kanan. Ini dia. Ya. Keluk akan beralih ke kanan. Mungkin kita katakan sini. Contoh. Okey, boleh nampak situ? Ya. Disebabkan oleh perubahan permintaan Milo disebabkan oleh faktor apa dia? Barang pengganti. Iaitu barang yang boleh menggantikan fungsi. Ya. Kalau Milo tak ada, kita boleh minum coklat. Okey, contoh ayam dengan ikan. Ya, sama juga. Kita
makan ayam ni. Okey, sekarang ni katakan harga ikan murah. Sekarang contoh harga ikan kembung murah. Jadi kita akan meningkatkan pembelian ayam ke mengurangkan pembelian ayam? So kita akan mengurangkan pembelian ayam sebab harga ikan itu murah. Okey ya. So nampak. So keluar akan beralih ke kiri. Ya. Kalau kita mengurangkan akan beralih ke kiri lah. Ya, boleh. Okey, sekarang faktor yang ketiga adalah barang penggenap. Apa dia barang penggenap? So, kita kena tahu konsep penggenap itu. Penggenap tu maksudnya menggenapkan. Iaitu kita kena guna dia bersama-sama. Contoh, apa dia? Kasut dan stoking. Okey, lagi apa? Printer dengan apa? Printer dan cartridge ataupun dakwat. Ya. Okey, dan lain-lain lah. Kereta, kita ambil yang famous lah. Kereta dan petrol. Okey, kita ambil kereta dan petrol. Ya. Okey, boleh? Okey, barang penggenap ni mesti guna bersama-sama. Ya, sekarang ni kita bincangkan tentang kereta itu. Kuantiti permintaan terhadap kereta. Okey ya. So, okey. Ni kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ni macam biasalah. PQ kena tulis penuh lah ya. Cikgu nak cepat. Okey, ni katakan harga dalam ribu ringgit. Ya, RM1,000. Dia dalam unit ribu lah. Okey. Alright. So, katakan sini 60. So, 60 ni 60,000 lah. Okey ya. Katakan harga 60,000. Kita beli ni pelanggan lah ya. Okey, katakan ada 3 biji kereta. Okey, contoh. Okey, sekarang ni petrol naik di pasaran. Kereta kena pakai dengan petrol kan? Okey, harga petrol naik sangat-sangat. Asalnya harga petrol adalah RM2 per liter. Sekarang harga petrol adalah sebab semua nak cepat kaya, letaklah harga petrol RM5 seliter. So bagaimana permintaan terhadap kereta? Permintaan terhadap kereta akan meningkat ke menurun? Akan menurun. Sebab apa menurun? Sebab harga petrol dah mahal. Jika orang akan membeli kereta, mereka akan menanggung kos yang tinggi. Jadi orang mungkin akan beli motor ataupun naik basikal je pergi kerja. Ya. So jadi kelok beralih ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ya. Ke kiri atau ke kanan? Ya. Kelok akan beralih ke kiri sebab berlaku penurunan dalam perubahan permintaan kereta. So mungkin beli 2 je lah kereta. Ni cerita orang kaya. Ya. Namun jika tiba-tiba kerajaan sekarang ni kan COVID-19 pandemik, so semua barang tak laku. Jadi kerajaan kata okey, harga petrol adalah 50 sen. Ya, tak ada benda pun yang mustahil. Contoh, ya, harga petrol 50 sen sekarang per liter. So apa yang akan berlaku terhadap permintaan kereta? Permintaan kereta itu akan meningkat. Ya. Orang pun ramai berbondong-bondong akan membeli kereta sebab kereta dah jadi, menggunakan kereta akan jadi murah sebab 50 sen je. So keluk akan beralih ke kanan. Ya. So daripada 3 buah kereta, mungkin orang akan tambah lagi beli kereta. Ya. Okay. Boleh? Ya, dah boleh nampak ya konsep faktor penentu permintaan. Yang penting fahamkan dia punya faktor dan situasi. Kita boleh buat. Ya, awak boleh buat, semua boleh buat. Ya. So sekarang permintaan individu. Pendapatan individu pun sama juga. Harga barang tak berubah, tapi permintaan akan berubah kerana pendapatan individu. Jika pendapatan meningkat, ya. Pakai kertas yang sama ya. Jika pendapatan meningkat, so bagaimana dengan kuantiti permintaan? Orang pun akan hura-huri berbelanja. Kan? Ya. Jika pendapatan menurun, bagaimana dengan permintaan? Nak simpan ni.
kita akan berbelanja? Tak. Kita akan normal, kita akan mengurangkan juga kita punya permintaan, pembelian kita. So, dia adakah keluk dia bergerak di atas keluk yang sama atau dia adalah keluk yang beralih? Kalau faktor yang keempat, yang ini. Sebab harga barang tak berubah, tapi yang menyebabkan berubahnya permintaan adalah disebabkan oleh pendapatan. Okey, begitu juga dengan faktor Okey, begitu juga dengan cita rasa. Okey ya. Faktor cita rasa. Okey, kemudian faktor musim, faktor jangkaan harga pada masa depan. Ya, dan juga dasar kerajaan. Okey, kalau nombor 2 hingga nombor 8 mudah saja. That's why dalam kalau nak senang, nombor 1 mesti letak harga barang itu. Okey, nombor 2 hingga nombor 8 tak kisah sebenarnya. Nak letak dasar kerajaan dulu ke, nak letak musim ke, nak letak apa pun tak kisah, sebabnya ni dia beza dia. Yang nombor 1, pergerakan adalah di atas keluk yang sama. Keluk bergerak. Tapi kalau yang faktor ni, sama ada keluk beralih ke kanan atau beralih ke kiri. Cuma kena fahamlah cita rasa. Jika cita rasa meningkat, so keluk akan beralih ke, permintaan akan berubah menjadi bertambah. So keluk balik ke kanan. Kalau cita rasa dah tak suka benda tu, ya. So keluk akan beralih ke kiri. Mudah kan? Okey, tengok musim. Cikgu laju sikit ya. Okey, musim. Contoh, awal persekolahan. Bagaimana dengan permintaan terhadap baju sekolah? Meningkat kan? Okey, so jika awal persekolahan, permintaan terhadap baju sekolah akan meningkat. So keluk balik ke kanan. Jika dah pertengahan persekolahan, ada tak orang beli baju sekolah? Dah kurang kan? Jadi keluk akan beralih ke kiri. Harga baju sekolah tetap sama, dia tak berubah. Okey ya. Alright, yang ketujuh, jangkaan harga pada masa depan. Okey, ini adalah jangkaan harga pada masa depan, tapi efek dia adalah permintaan masa sekarang. As example, kita assume, katakan kereta pada masa hadapan akan meningkat. Harga kereta, ini jangkaan harga. Okey, kita jangka harga kereta akan meningkat pada 2021. So, bagaimana permintaan kereta pada tahun 2020? So, permintaan kereta tahun 2020 akan meningkat sebab orang tidak akan beli kereta pada tahun 2021 sebab harga dijangka naik. Okay, Tapi jika harga kereta pada tahun 2021 adalah dijangka menurun, jadi permintaan kereta pada masa sekarang akan permintaan kereta pada masa sekarang akan menurunlah sebab orang tak nak beli pada tahun sekarang, sebab orang akan beli tahun hadapan. Okey, boleh? Itu juga dengan dasar kerajaan. Dasar kerajaan, apabila kerajaan mengurangkan kadar cukai pendapatan individu, kuasa beli meningkat dan permintaan terhadap barang meningkat. Dasar kerajaan kena ingatlah. Dasar kerajaan dia mesti cukai. Rasanya cukai lah. Ya. Okey, kalau cukai dinaikkan, so permintaan akan berkurang lah. Jika cukai diturunkan, permintaan akan bertambah lah. Mudah tak? Penentu permintaan sangat mudah sebenarnya. Okey, kita boleh simpulkan di sini. Ni dia ya, secara ringkasnya. Jika keluk sedemikian rupa macam ni kan, keluk bergerak di atas keluk yang sama, ini menunjukkan adalah perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh faktor harga meningkat ataupun harga menurun. Jika harga meningkat, kuantiti yang diminta akan menurun lah, berubah menurun ya. Jika harga barang tersebut menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Okey ya. Perubahan kuantiti disebabkan oleh faktor harga. Satu je faktor yang menyebabkan keluk bergerak di atas keluk yang sama, iaitu faktor harga sahaja. Okey ya. Manakala kalau ada keluk macam ni,
Misalnya kata dalam exam dia tunjuk keluk macam ni, ini mesti faktor nombor 2 hingga nombor 8. Maksudnya bukan faktor harga, faktor benda-benda lain lah. Cita rasa, dasar kerajaan dan sebagainya, ya. Pendapatan pengguna. Jadi keluk akan beralih sama ada ke kanan jika berlaku pertambahan permintaan, ataupun keluk akan beralih ke kiri. Beralih, ya, maksudnya dia tak jalan di atas jalan yang sama, dia terus pergi jalan yang lain, beralih terus, ya. Okey, disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okey, ya. Setakat itu untuk penentu permintaan.